العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما علمت آدم فعلمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، وكما عصمت يوسف فعصمنا، وكما سلمت يونس فسلمنا، وكما أكرمت أيوب فأكرمنا، وكما ألهمت أوليائك فألهمنا، وكما هيمت أحبابك فهيمنا، ومن رضاك غنمنا، ومن فضلك لا تحرمنا، وجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kita bertemu untuk meneruskan lagi pengajian daripada tajwid, ilmu tajwid. Kita sambung pada muka surat 222. Betul? Ada tanda. Betul? 222. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, kata musannif ataupun kata pengarang kitab iaitu nombor 4, iaitu berkaitan dengan huruf dan sifat-sifatnya. Nombor 4 iaitunya huruf tha. Tha. Jadi tha terdapat 5 sifat. Terdapat 5 sifat dan tidak ada sifat tunggal padanya. Tidak ada sifat tunggal padanya. Itu tha merujuk kepada sifat-sifatnya adalah hamas, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Jadi katanya Syekh Ali Al-Baisusi lisailistifalu ma'fathin kadha hamsun wa rafun thumma ismatun khudha. Jadi bagi tha itu ada istifal, infitah, hamas, raqawah dan ismat. Maka ambillah kamu akannya. Jadi tha, bila kita nak sebut tha, maka sebutannya bukan sa. Ada setengah orang dia menyebut dengan sa. Kalau sa, dia tidak jelas ataupun tidak, kita kata bahasa mudah kita faham, tidak sempurna sebutan huruf sa tu. Kalau kita kata sa kan. Summa contoh kan. Kemudian ismun, kita sebut ismun, tapi bunyi dia tu seakan huruf sin. Maka kalau tha ke hujung lidah kita kena berhampiran dengan gigi kacip sebelah atas, gigi tengah kan. Duduk di bawah gigi tengah. Jadi tha. Dia kata sifatnya hamas. Jadi bila kita nak sebut huruf tha ni, dia kena ada angin kan. Tu bunyi tu. Tha. Boleh cuba. Tha. Tha. Bagi keluar angin tu dulu. Tha. Tha. Jadi kita akan rasa bahagian bibir sebelah atas ni dia ada angin yang kena kepada bahagian bibir sebelah atas ni. Jadi tha begitu. Okey, sekali lagi tha. Okey. Dan bila dah kita sebut sifat dia, nak bunyi dia, tambahan dia lagi adalah lepaskan ke bawah kan. Tha gitu. Tha.
Jadi bila sebut summa itu. Summa ataupun ismun. Ismun. Holokkan lidah kita. Lidah kita ke hadapan sedikit. Berlebihan daripada gigi. Jangan duduk di belakang gigi. Kalau duduk di belakang gigi maka dia akan jadi sin. Maka kita lebihkan keluar. Sa. Ismun. Summa. Nampak dah? Mudah aja kaedah dia tu sebutan bagi huruf sa. Dan lain lagi tu rakhawah istifal itu lebih kepada sifat-sifat lidah yang lain. Rakhawahnya dia mudah menyebut hurufnya, istifalnya keadaan lidahnya berada di bawah ataupun pangkal lidah tidak terangkat, infitahnya rongga mulut terbuka, dan ismat kelancaran sebutannya. Baik, itu berkaitan dengan huruf sa. Kemudian kita terus dengan huruf yang berikutnya, iaitu huruf jim. Jim ada 6 sifat. Jim ada 6 sifat. Jadi sifat yang pertamanya jahar, sifat yang keduanya syiddah, sifat yang ketiga istifal, sifat yang keempat infitah, sifat yang kelima ismat, dan sifat yang keenam qalqalah. Jadi kenapa dia ada 6 sifat? Maka kita faham kalau sekiranya satu huruf tu apabila disebut ada 6 sifat, bermakna ada padanya sifat berlawanan. Kalau dia ada 5 sifat bermakna ada padanya sifat tunggal. Kalaulah dia 5 sifat, hanya mempunyai sifat berlawanan sahaja. Baik. Jadi yang mudahnya bagi tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, kalau nak ingat satu-satu sifat tu susah susah. Kita nak mengaji bagi lancar sebut kan. Kalau kita nak jadi tok guru dalam bidang tajwid ni, kita kena pulutlah ngaji satu-satu bagi ingat. Tapi kalau boleh ingat tu bonus lah kan. Cuma di sini dalam kitab ni, kerana kitab yang kita baca ni dia perbincangan dia secara terperinci, sebab tu dia detailkan semua ni. Kalau ikutkan tajwid peringkat pertengahan, dia tak sebut pun kan sifat-sifat huruf yang detail begini. Tapi disebut sekadar kita faham saja. Cuma di sini dia detailkan, tak apa. Yang penting tuan-tuan dan puan ibu ayah sekalian boleh memahaminya. Sebab antaranya sifat huruf ni merupakan komponen yang terpenting di dalam bacaan Al-Quran. Kalau sifat tu tak sempurna kan, jadi bermakna sebutan kita, bacaan kita akan tunggil langgang. Cuma yang saya sebutkan tadi tu, kalau nak ingat satu-satu sifat kut sukar, tapi boleh ikut macam mana guru-guru yang yang bacaannya sempurna, itu pun alhamdulillah kan. Bukan bermakna kata kita mesti kena ingat satu-satu sifat. Boleh kalau nak ingat tu, bermakna kalau ingat tu boleh jadi tok guru pula lah lepas ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kan ilmu untuk diwarisi, insya-Allah. Tapi jangan kita rasa tertekan. Antaranya cabaran kita mengaji ni, apa-apa saja ilmu yang kita mengaji ni, kita berasa nak cepat boleh. Tu cabarannya. Bila kita berasa nak cepat boleh, tak boleh sekali ke, kita mula, dia akan jadilah emosinya, apa mengaji tak boleh, tak maulah mengaji, payah tinggi sangatlah, bukan taraf kita dah. Duduk mengaji dulu. Boleh tak boleh tu Allah Ta'ala yang akan berikan kepada kita taufik hidayah. Mudah-mudahan bila kita mula dengar, insya-Allah dia akan dapat, mudah-mudahan. Baik, jadi bagi jim ini ada 6 sifat. Jahar, nyata, syiddah, dia ada sekatan bila nak menyebut huruf jim kan. Istifal, lidahnya pangkal lidah tidak terangkat. Infitah, iaitu rongga terbuka. Ismat sama seperti sa tadi, dia ada ismat juga.
dan terakhir iaitu qalqalah. Qalqalah ini mendetak ataupun melantun. Jadi qalqalah ini kita sedia maklum bilanya berlaku qalqalah iaitu ketika huruf qalqalah yang bersifat qalqalah ini sukun. Bila sukun barulah dia berlaku. Kalau dia berbaris maka dia tidak berlaku, balik kepada sifat yang 5 tu yang ada pada dia. Idza ada tak qalqalah kat situ? Tak ada. Dia ada sifat qalqalah. Jadi bila mana berlaku iaitu huruf qalqalah itu sukun, bukan berbaris. Uj sukun, ataupun dia bersabdu kan. Dia bersabdu tidak, dia sukun, minta maaf, dia sukun. Ya, kalau bersabdu maksudnya yang pertama tu sukun, yang kedua berbaris. Baik. Jadi bila huruf qalqalah itu sukun, maka berlakulah qalqalah. Sama ada dia berada di tengah kalimah ataupun dia berada di hujung kalimah. Jadi bila mana di tengah kalimah qalqalah sughra, apabila di hujung dia qalqalah kubra, dan juga apabila ia di hujung dan dia bersabdu kan. Tabbat yada abi lahabin wa tab, dia di akhir kalimah dan dia bersabdu, maka itu adalah qalqalah yang paling kuat. Jadi bagi huruf jim mempunyai enam sifat. Baik. Kemudian huruf ha yang keenam iaitu mempunyai 5 sifat, seperti mana sifat bagi huruf tha, hamas, rakhawah, istifal, infitah dan ismat, sama dengan huruf tha. Cuma bezanya apa? Bezanya pada makhraj. Beza dia pada makhraj. Kalau huruf tha di hujung lidah, manakala ha di tengah halqum. Ha di tengah halqum. Dan sifatnya adalah sama dengan tha. Cuma bunyinya berbeza disebabkan makhraj. Jadi bunyinya ha. Kerana ulama juga antaranya contoh dia menyebut tentang bunyi binatang kan. Bunyi binatang ataupun sepertinya itik itik nila kan. Kita itik nila kan. Jadi itulah bunyi makhraj bagi huruf ha. Rasa tak berapa nak jadi, duduk sebelah dia tengok. Ikut pergi tengok cara dia macam mana. Kan? Macam orang tercekik kan. Baik, itu. Okey, itu huruf ha. Dan kemudian yang ketujuh huruf kha. Baik, huruf kha iaitu juga mempunyai 5 sifat, sama juga dengan ha, cuma ada satu yang beza iaitu isti'la. Dia ada sifat isti'la. Kalau ha dia istifal, manakala kha dia isti'la. Sebab itu bila kita menyebut huruf kha macam terangkat, pangkal lidah kita terangkat. Kha. Kalau kita tak angkat kan, kalau pangkal lidah kita tak angkat, maka jadi kha. Apa jadi? Tak jadilah. Tak jadi. Jadi bila kita angkat pangkal lidah kha, nampak? Maka bunyinya jelas dan sempurna sebutan bagi huruf kha.
Saya sepintas laju lah benda ni. Jadi sekejap lagi kita pada baca Quran nanti kita tengok. Baik, kemudian yang ke-8 huruf dal. Ada 6 sifat, iaitu jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat dan qalqalah. Jahar maksudnya dia tidak berangin. Dal dan dia juga akhirnya ada sifat qalqalah, iaitu adalah berlaku pada ketika sukun. Pada ketika bertanda sukun, maka dia bersifat qalqalah. Kalau tidak, maka dia tidak bersifat qalqalah. Baik, kemudian zal sama dengan sa cara menyebut ataupun makhrajnya. Cuma berbeza pada sifat yang pertama, iaitu sa adalah hamas, manakala zal adalah jahar. Jahar yakni sebut dengan nyata, kan? Tidak ada desiran angin masa menyebut huruf zal. Jadi za makhraj ataupun cara sebutannya sama dengan huruf sa. Wallazi. Kadang ada setengah orang baca wallazi. Maka bila lazi, iaitu lidah tidak ke hadapan, tidak ke hadapan melebihi paras gigi, maka dia duduk di belakang ataupun di dalam. Bila duduk di dalam tidak melebihi paras gigi atas, maka dia akan jadi wallazi. Wallazi itu sebutan bagi huruf zai, bukan bagi huruf za. Kalau za adalah wallazi. Idza, contoh surah apa? Az-Zalzalah, kan? Idza zulzila. Idza yang pertama zal, kemudian zulzila zai. Idza zulzilatil ard. Idza zulzila. Tu nampak beza? Yang pertama zal, kemudian yang berikutnya adalah huruf zai. Baik. Huruf zal iaitu jahar, bukan hamas. Manakala huruf tha adalah hamas. Dan kemudian huruf ra iaitu ada 7 sifat. Dalam banyak-banyak huruf ataupun dalam 28 huruf, 29 huruf ni, mana huruf yang paling banyak sifat? Tengok. Huruf ra yang paling banyak sifat. Manakala yang lain semua 6, paling banyak pun 6. Tidak ada sampai 7. Ra saja yang sampai 7 sifat. Jadi pada ra ada 7 sifat. Iaitu apa? Dia ada inhiraf dan dia ada takrir. 2 sifat tunggal, iaitu inhiraf pada takrir. 5 sifat berlawanan dan ditambah dengan 2 sifat tunggal, maka 7. Itulah sifat yang terbanyak pada huruf-huruf hijaiyah ni, pada huruf ra ni yang paling banyak. Jadi ra inhiraf, jadi lidahnya ke atas, ujung lidahnya ke atas, berhampiran dengan langit atas. Dia melentik ke dalam. Ra. Bahasa mudah kita faham lagu tu. Melentik ke dalam ketika nak menyebut. Kemudian bila menyebut dia tikrar, dia bergetar. Ra. Nampak? Kalau sebut huruf ra tidak ada takrir, tidak ada inhiraf, bunyi tapi dia tak sempurna. Ra itu dia jadi ghin. Nampak? Dia akan jadi seperti ghin. Kadang-kadang ada juga yang tidak mampu untuk menyebut dengan sempurna huruf ra. Kebanyakannya masalah yang itulah, kan? Pada huruf ra kebanyakannya.
Baik. Jadi dia ada inhiraf seperti mana huruf lam juga bersifat dengan inhiraf. Lam bersifat dengan inhiraf. Jadi bila sebut la lentik ke atas kemudian baru lepas. Begitu juga huruf ra. Jadi bila nak melepas ra itu dia akan bergetar, tikrar ataupun takrir, dia akan getar dulu. Tu bunyi. Gitu. Kan kita panggil ayam, bagi ayam makan. Macam mana kita nak panggil? Tu latihan dia tu. Apa kalau rasa tak boleh sebut, bela ayam seekor tu. Petang-petang panggil dia. Tu takrir tu. Nampak tak? Itu kaedah je. Kan, kaedah je. Ini boleh membantu untuk kita sempurna sebutan, alhamdulillah. Kan? Macam tu. Saya dulu sebab ngaji dengan guru-guru tok-tok guru kampung, kan. Jadi bila di pondok dulu ngaji dengan tok-tok guru kampung ataupun di tahfiz dulu tok-tok guru kami dulu banyak daripada kampung-kampung. Walaupun daripada kampung tapi qari masya-Allah. Jadi dia pun pesan kat kita petua macam mana? Buat gini. Suruh piduk kat itik, dengar itik bunyi lagu mana. Kan ra tak boleh. Nanti petang mari rumah ustaz bagi ayam makan. Kita pergi tak panggil ke pakai ayam tu selera lah. Cuba panggil tu dia mari. Jadi panggil tu panggil lah. Panggil dia pun mari kita bagi makan. Boleh dah. Boleh. Esok tu baca pula Quran kat dia. Tu. Cara orang dulu kan. Tapi ada manfaat, bukannya benda yang sia-sia. Baik. Ada setengah seorang guru saya tu dia ajak nak cuci sorak. Nak cuci sorak, bukan cuci sorak. Kita bahasa kita sebut cuci sorak lah kan. Kalau ikutkannya buang balgam kata. Sebab kita ni makan benda yang berminyak kan. Jadi dia ada balgam. Balgam ni dia di kawasan kepala ni, kawasan dahi ni. Biasanya dia ada gelemak ataupun lendir-lendir yang kesan daripada minyak, daripada makanan kita tu yang kita makan. Jadi kita tak buang, kita makannya, tapi kita tak biasa buang. Jadi dia kata, rebuih cabai Melaka. Berapa banyak? Ambil secekak tu dia. Ambil secekak tu, buah dalam satu periuk, tak pun tumbuk-tumbuk pun, potong-potong bagi hancur dulu. Rebuih. Lepas tu macam mana? Habis rebuih tu, ambil ayak dia buah dalam botol sos tu, botol sos yang plastik tu yang buat picit buah sos tu, buah ayak dia. Jangan buah cabai dia. Cabai tu tapis. Cabai Melaka tu tapis keluar, tinggal ayak, ambil ayak tu. Lepas tu lenggok kepala, kan? Lenggok macam tu, tuang dalam hidung. Pakai tak buat dah. Jadi sungguh. Jadi. Tapi memang seorang ustaz kami tu sedap. Allahyarham Ustaz Wan Ibrahim. Jadi sedap sungguh. Walaupun kori kampung tapi memang sedap di Kelantan dulu. Ingat. Jadi saya tak berani nak buat lagi, kok hilang habis rongga hidung ni tak tahu. Terimalah petua tu. Jadi tuan-tuan buat, kalau dah buat, tapi saya tak tanggungjawab. Alhamdulillah katanya memang jadi dia buang balgam. Ataupun antaranya lagi Allahumma shalli alaihi wasallam, kalau di Mesir sana tu dia panggil Yansun. Yansun apa kat sini? Tahu? Tak imam kita tahu tak? Apa dia panggil di sini? Allah sama bunga lawang kot. Macam mana? Bukan bunga lawang. Tak ingat dah apa dia. Dia satu bunga tapi dia ada jual. Kalau mungkin di Maidin ada kot jual, tak silap saya lah. Dia bukan jasmine. Apa nama yang bahasa Inggeris dia? Saya pun lupa dah. Tapi dalam bahasa Arab dia Yansun. Jadi teh ni dia daripada bunga tersebut lah. Dia keringkan. Bila musim sejuk saja kita minum. Sebab bila musim sejuk tu dia akan balgam ni dia akan bertambah. Dia tak tahan. Ada setengah orang yang balgam dia tu banyak, dia akan jadi migraine. Tu dia antaranya. Jadi dia kita minum Yansun tu, maka dia akan cairkan gelema kita. Lendir-lendir ataupun balgam kita, dan dia buang, mudah untuk kita keluarkan, buang. Itu. Ataupun peppermint lah, daun pudina kan. Kita minum teh pudina tu, tu di antaranya lah. Tu di antaranya. Baik, cerita bab tu pula noh.
Baik, itulah berkaitan. Jadi cara nak cuci suara lah. Baik. Kemudian huruf zai. Baik, jadi huruf zai ini kita sambung, kemudian kita tengok pada mushaf Al-Quran kita sampai kat mana? Itu bacaan Quran kita. Ke surat apa? Ya, 98. Hmm, 98. Surah An-Nisa. Maknanya malam ni 98. Sambung situ ke ataupun malam ni 99? Ke ayat berapa? 99. Okey. Ayat 128 atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima. أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. Dia nak dekat-dekat sama bunyi tu kan. Wa uhdiratil anfusus syuh. Boleh. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله واسعا ما شاء الله وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين baik, tengok di sini. In yasha yudh, zal kan? Zal tu sukun, kemudian ba sukun. In yasha yudhibkum, in yasha yudhibkum. Tu. Sekali lagi. In yasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Jadi yasha hamzah tu sukun, matikan, jangan ada qalqalah pula. Nampak? Jangan sampai bunyi begini. Yasha. Jangan macam tu. Sebab dia bukan huruf qalqalah. Nampak? Dia bukan huruf qalqalah. Tapi bila kita baca kadang-kadang dia terlajak. Jadi matikan dia. Yasha yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Okey, sekali gitu. Yasha yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا.
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله saya ulang balik, saya tersilap. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل qabl sebab dia sukun aridhi kan. Ba tu sukun dah. Kemudian lam tu sebab diwaqaf maka dia jadi sukun yang mendatang. Jadi kena bunyi lam qabl. Itu biasanya begitulah. Di mana-mana huruf sekalipun kalau dia itu tidak bertanda sukun asalnya berbaris, jadi bila berhenti di situ maka kena bunyikan. Baik. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Sadaqallahul azim. Nanti cikgu tanda kat situ lah. Nanti kita sambung dari situ balik. Baik, cuma yang tadi sedikit saya nak berkongsi berkenaan tadi ada persoalan daripada jemaah kita berkenaan dengan surah apa tadi? Surah Al-Isra. Surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15. Okey, surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15 tadi ayat 88. Sedikit. Ayat 88. Okey, berkaitan dengan ayat 88. Okey, jazaa'anil husna. Ayat 88 al-husna. Jadi barisnya jazaan. Sini hamzah wasal, ni lam tak sukun, husna. Baik, apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal dan dia jumpa, maka kaedah dia jazaanil husna. Jaza buang baris satu, jadi tinggal fathah, maka nun dibariskan. Jadi jazaanil husna, itu kaedah bacaan dia. Satu lagi tempat iaitu surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-7. Surah Maryam ayat yang ke-7. Bighulamin ismuhu. Jadi sini sad kecil, sin sukun. Jadi di sini tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini dipanggil hamzah wasal. Hamzah wasal ialah yang menerima sambungan. Maksudnya dia menerima sambungan, tapi dia tidak boleh terus baca begini. Maka bighulamin tak boleh. Mil, maka dia akan jadi satu baris. Dia akan tak akan jadi tanwin. Nampak tak? Maka dibuang satu baris, tinggal satu. Jadi kaedah dia minismu bighulaminismuhu, kerana untuk menyambungkan bacaan tersebut. Kalau tidak, tak boleh nak sambung. Baik. Jadi begitulah. Okey, baik. Kenapa
begitu kerana kalau kita baca jazaan, ejaan jazaan, jazaan macam ni, itu cara jazaan itu. Nampak? Tapi dalam penulisan dia tak tulis begitu. Dalam penulisan dia tulis jim, zai, alif, hamzah dan bacanya baris fathatain ataupun tanwin baris atas. Begitu pula dengan ghulamin. Bi ghulamin, jadi ikut dipanggil resam qiyadi ataupun qiyasi gitu. Maka ejah dia bi ghulamin. Kalau resam qiyadi beginilah, bi ghulamin gitu. Tapi bukan ejah begini sebab dia ikut resam Osmani, dia tidak ejah begitu ataupun dia tidak tulis begitu. Bi ghulamin gitulah. Bi ghulamin. Apa tak? Itu tanwin kan? Bi ghulamin. Mim dengan nun. Bunyi sebutannya begitu. Ghulamin. Kan? Jadi dalam penulisan Al-Quran tidak ejah begini. Ejah begini. Ataupun ditulis seperti ini, maka dibaca letakkan dan tanda baris kasrah, tanwin kasrah. Maka bila nak menyambung, bagaimana? Perlu buang satu. Kalau masih lagi ada tanda tanwin, maka bagaimana dia nak sambung? Dia tak boleh nak sambung. Nampak? Dia tak boleh nak sambung. Jadi dia buang satu baris, maka ada nun. Tapi jangan kita tambah nun di situ, takut dia tertambah huruf. Kalau nak tulis sebagai kita punya tanda saja, tapi jangan tulis dengan pen. Tulis dengan pensel. Tetapi sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Tak tulis pun tak apa, semua kita cam dah. Bila tanwin bertemu hamzah wasal, maka bacanya kena tambah selepas tanwin itu nun kecil, ataupun nun itu kena dibariskan ke bawah. Baik. Itulah kaedah dia. Mudah untuk kita faham. Bila berjumpa saja tempat begini, tanwin bertemu dengan hamzah wasal, caranya begitulah. Ditambahkan nun dan barisnya kasrah. Baik, wallahu alam. Sekali itu dahulu untuk ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.